الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية من تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Sesi Imam Mursi dan kuasa surah Al-Quran, Ustaz Al-Ulama dan guru di masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk malam ni bukan tajuk ni. Kita dah belajar dah lepas tajuk ni. Cuma saya paparkan sebagai tajuk mula nak bagi ingatkan lagi tajuk ni. InsyaAllah. InsyaAllah malam ni kita akan beranjak kepada perbincangan yang ke-6 daripada perbahasan dalam kitab Sifatul Quran fil Jannah, Sifatul Jannah fil Quran, sifat syurga yang terkandung dalam Al-Quran. Di mana kalau pada bulan yang lepas kita membicarakan tajuk yang kelima, iaitu yang disebutkan sebagai hamparan ahli syurga serta ciri-cirinya. Malam ni kita nak bincang tentang katil ahli syurga. Dalam bahasa Arab dia disebutkan sebagai araiku ahli jannah. Kalimah araik ahli jannah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, siapa yang dalam hidupnya tak pernah merasa dapat katil-katil? Ada yang tak nikah lagi lepas saya ni? Ada lagi? InsyaAllah mudah-mudahan dapat merasa katil-katil. Bila kita sebut katil pengantin, ada kebiasaannya, kalaulah pengantin tu pengantin baru, maksudnya kata pengantin menantu nak menyambut menantu bersama dalam keluarga, kebiasaannya kelengkapannya adalah kelengkapan yang paling baru, yang paling elok. Siapa jadi pengantin kedua dalam keluarga tersebut, biasanya share lah yang lama, rezeki lah kalau kata kopi baru. Tapi ada biasanya kita tahu kalau pengantin baru nak sambut menantu baru, segala kelengkapan tersebut ialah kelengkapan yang terbaik. Bila bicara tentang katil pun, biasanya ianya pasti lebih baik berbanding dengan katil-katil yang ada dalam rumah tu. Hatta kadang-kadang mak ayah katalah tak ada duit nak beli katil baru pun, katil mereka adalah katil yang terbaik. Biasanya mereka berikan bilik mereka itu untuk dijadikan bilik pengantin untuk anak mereka duduk. Saya bawa dua gambar contoh. Bila sebut tentang katil, nanti kita akan sebut juga satu lagi nama, surur. Kalimah surur, sin ra ra, daripada jamak sarir, itu katil juga. Tapi beza di antara araik dan juga sarir ada beza, iaitu yang disebutkan sebagai araik ini, kita akan tengok daripada perbahasan bahasanya. Kalimah mufrad, kalimah araik mufradnya ataupun kita kata singularnya ialah arika. Hamzah, ra, ya, kaf, tabla. Itu dia punya mufrad dia. Di mana dia sebutkan tentang arikah ini, walaupun maksudnya katil, tetapi ianya bukan katil yang biasa, sebaliknya ianya katil yang dihias indah. Dalam arti kata lain, arikah ini hanya digunakan untuk katil pengantin, di mana tersedianya katil ini dengan tabir. Tuan-tuan, katil yang biasa dia tak ukur kelambu atas tu. Kita panggil apa kelambu dia tak? Kelambu pengantin lah, atau katil tersebut. Katil biasa, tuan-tuan yang katil ada kelambu? Saya yakin biasanya tak ada lah. Kalau ada tu mana kata nak mempertahankan zaman perkahwinan sampai kemudian hari lah. Hebat dia. Biasanya orang dapat katil macam ni, katil baru je, katil lama tak ada lah. Maka disebutkan arikah itu sifatnya begini. Mana kata dia ada
hiasan di bahagian atasnya. Di mana kata Hasan al-Basri? Hasan al-Basri siapa dia? Salah seorang tabi'in yang hidup pada kurun-kurun yang awal. Hasan al-Basri terkenal dengan kezuhudan dia, hidup yang kita maksudkan hidup yang sederhana. Dia kata kami tak tahu apa maksud arikah ini ataupun araik ini. Sebab apa? Sebab takkanlah Hasan al-Basri nak hidup bermewah-mewah dengan katil yang sedemikian rupa. Maka bila sebut tentang araik ini, Hasan al-Basri kata kami tak tahu maksud araik. Sehinggalah kami bertemu dengan orang daripada Yaman. Orang daripada Yaman, mungkin kehidupan mereka lebih baik daripada masyarakat yang hidup pada waktu tersebut dalam keadaan zuhud. Lalu orang Yaman memberitahu di mana maksud araik itu ialah tempat pengantin, yang mana tempat tersebut dikhususkan adanya katil pada tempat tersebut. Yang duduk pengantin di situ adanya katil, maka itulah yang dimaksudkan dengan araik atas pandangan yang dikemukakan oleh Hasan al-Basri. Di mana setengah lain berpandangan bahawasanya arikah itu ataupun araik pluralnya ialah katil atas nama katil semata-mata, sama ada di bilik pengantin ataupun di bilik-bilik yang lain, asal ada katil termasuklah juga dalam araik. Ini pandangan yang datangkan dari sebahagian yang lain. Tetapi bila mana Ibnu Qayyim mendatangkan penjelasannya terhadap makna araik, dia menyebutkan bila sebut tentang araik, dia mesti ada 3 ciri. Yang pertama, mesti kena ada yang namanya katil. Tak ada katil, tak akan disebut dengan nama araik. Yang kedua, katil tersebut mestilah tersedia dengan hamparannya. Macam kita kata istilah kita, kalau hamparan bagi katil ialah komputer kita tu. Takat katil hilang, tak payah sedia tuan-tuan, kena ada komputer pula, tambah lagi dia punya set dia tu. Dan tak dinamakan araik ataupun arikah pada singularnya, melainkan dia mesti ada kerawang-kerawang ataupun ada hiasan-hiasan, nak gambarkan kata cantiknya katil tersebut. 3 ciri ini mesti ada bahawa layak untuk sebut araik. Maka bila mana jadi begitu, kalaulah saya dapat gambarkan pada tuan-tuan yang paling hebat, inilah saya cuba search dalam internet kata-kata pengantin yang terjumpa yang paling cantik ini lah. Tetapi apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, pasti terhimpun sekurang-kurangnya 3 ciri ini dah menggambarkan istimewanya katil yang bakal disediakan oleh Allah untuk pengantin-pengantin baru yang akan menempat dalam surga Allah. Macam mana boleh pengantin baru? Siapa jadi pengantin baru, tuan-tuan? Tuan-tuan akan kembali muda, dan bini tuan-tuan juga, puan-puan makcik-makcik kita juga akan kembali muda. Pada ketika itu hal keadaan kita seperti pengantin baru yang baru bertemu di antara dara dan juga termuda. Sekarang ni kita dah usia lewat, ataupun dah usia dah 5 tahun, 10 tahun kahwinan. Tengok isteri kita lah contoh. Tapi bila mana mau kembalikan kita kepada zaman muda balik, iaitu semasa kita berada dalam surga, dengan ditambah perhiasan dalam surga tersebut, antaranya Allah kurniakan katil ini, pastilah kehidupan rumah tangga dalam surga itu menjadi lebih indah daripada apa yang pernah kita hadapi semasa hidup dunia. Begitu juga dikatakan, dia kata yusamma bil araik, disebutkan namanya dengan araik ialah kerana dikatakan katil tersebut dibuat daripada pohon kayu arak. Mana tak kayu arak? Bukan arak minum tu, tak, kayu arak. Kayu arak ni biasanya tuan-tuan jumpa kalau belajar dalam fiqh, dalam bab apa tuan-tuan jumpa? Bersugi, bandai di sana. Kayu yang terbaik untuk bersugi disebutkan dalam kitab fiqhnya lah. Hari ini pengataannya apakah kayu terbaik untuk bersugi, tuan-tuan kata Oral-B. Tapi kalau dalam kitab fiqh tuan-tuan akan jumpa kayu yang terbaik untuk bersugi ialah kayu arak. Apa kelebihannya? Saya tak sempat nak buat kajian tentang kelebihan dia. Tapi dikatakan kalimah araik dalam Al-Quran itu disebutkan namanya araik, dapat tak sebutkan nama sarir dan sebagainya, kerana istimewanya katil ini. Katil lain ada, tapi katil ini ditempa khusus dengan kayu arak. Saya cari kayu arak, syajarul arak. Ejaan dia alif, lam alif, hamzah lain, ra alif kaf.
istimewa di sisi orang Arab. Dan kalau tuan-tuan biasa pergi mengunjungi Baitullah Al-Haram, tuan-tuan akan dapati kebanyakan ataupun keseluruhan daripada kayu suci ialah dibuat daripada kayu ni. Wangi, bila kita pakai tak payah bubuh poket pun mulut kita akan wangi. Ketahanan dia dan sebagainya kayu suci. Tuan-tuan tengok dia tahan dia macam mana. Dia tak cepat berpulat dan sebagainya. Tuan-tuan bersimpan tempoh yang lama dan sebagainya, menyebabkan dipilih dan disebut untuk buat kayu suci. Tapi dalam bentuk yang besar, ini antara yang saya dapat gambar yang besar berkenaan tentang kayu arak ni. Dikatakan dibuat katil tersebut daripada kayu arak yang bukan berada di dunia tetapi berada di dalam akhirat. Allah jadikan sebagai katil untuk penghuni syurga kemudian hari kelak. Maka bila kita katakan ara'i untuk ahli jannah ini, di manakah bicaranya dalam Al-Quran? Bagaimanakah sifat-sifat yang telah diceritakan oleh Allah tentang mereka yang akan memperolehi katil-katil ini? Kesemua bicaranya terkandung dalam 5 ayat sahaja. Dan kelima-lima ayat tidak menggunakan lafaz singular. Sebaliknya kesemuanya menggunakan lafaz plural, ara'i. Tuan-tuan tak jumpa dalam Al-Quran dia menggunakan lafaz arikah. Tak. Kesemuanya menggunakan lafaz ara'i. Di mana tempat yang pertama tuan-tuan boleh berjumpa pada firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-31. Sebelum daripada ayat 31 ni, ayat yang ke-30 firman Allah berkata, innal ladina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Tuan-tuan yang biasa beramal dengan surah Al-Kahfi, tengok ayat 30. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya kami sama sekali tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi mereka yang melaksanakan kebaikan, yang melaksanakan pekerjaan yang terbaik. Maka selepas daripada Allah sebut kami tak sia-siakan ganjaran orang yang melaksanakan amalan yang terbaik, pada ayat 31 inilah Allah menyebutkan ganjarannya satu persatu. Bermula daripada firman Allah, Allah kata ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang saleh, antara ganjaran yang diperuntukkan untuk mereka kata Allah, mereka itu akan memperolehi syurga Adnin. Syurga Adnin ni apa yang ada dalam dia? Allah jelaskan lagi, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir, mereka itu pula dipakaikan ataupun dihiasi dengan gelang emas. Penghuni syurga nanti tuan-tuan tak gaduh dah nak pergi Wahcan ke, nak pergi ke Pohpong ke, nak pergi mana-mana, memang siap-siap pakai dapat gelang seorang satu. Hari ini pakai duduk bising, bila mana bincang tentang boleh ke lagi pakai gelang apa dia magnetik ke tak magnetik, pakai betul ingin nak pakai. Pasal pun nampak raga. Kadang-kadang ustaz pun pakai gelang. Tuan-tuan, kita dah tengok hukum ni, saya yakin tuan-tuan dah tengok apa hukum lelaki pakai gelang. Gelang ni perhiasan siapa asal-asal? Orang lelaki kau perempuan? Perempuan. Kalau pun tuan-tuan nak pakai gelang, tuan-tuan kena pastikan, datangkan keterangan yang benar-benar sahih, yang benar-benar diyakini daripada seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang pakar perubatan yang dapat mengesahkan bahawa pemakaian gelang tersebut memang benar-benar memberikan kesan daripada sudut kesihatan, barulah boleh. Kalau takat-takat kata yang sebut kata tuan-tuan kena pakai gelang ni memang faul. Faul apa? Allahualam. Yang sebut tu, minta maaf bukan saya nak menghina dia, tidak hanya secara tokeh pasal malam. Disebutkan semata-mata untuk menariskan jualannya, maka haram bagi kita pakai. Sebab atas alasannya, iaitu meniru pakaian ataupun perhiasan orang perempuan. Siapa yang meniru pakaian kepada terkau, maka dia sebahagian daripada mereka. Sedangkan dilarang dalam Islam seorang lelaki menyerupai seorang wanita. Dapat betul-betul kenyataan daripada pakar perubatan, kalau pakai gelang ni memang power, barulah tuan-tuan boleh pakai. Kalau tak, tanggalkanlah gelang tersebut, simpanlah dengan tuan-tuan untuk dipakaikan kemudian hari kelak dengan gelang emas. Boleh tak? Okey.
yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Gelang tersebut Allah sebutkan jenisnya jenis emas. Walaupun kat dunia tak boleh pakai, akan nanti Allah salurkan pada kita insya-Allah. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Mereka itu juga akan pakai pakaian hijau daripada sutera halus, min sundus wa istabrak. Pakaian hijau. Kita dah sebut kenapa dalam surga nanti antara pakaian penghuninya warna hijau. Hari ini walaupun kita pakai baju kala lain biru ke merah ke, tapi kesudahannya dalam surga nanti warna hijau juga. Pasal apa? Sebab hijau itu disebutkan oleh sebahagian para ulama ataupun oleh kebanyakan daripada para ulama, ianya memberikan rasa tenang yang luar biasa. Orang yang ada masalah dengan penglihatan antara terhati dia juga banyakkan memandang benda-benda hijau, tanaman-tanaman hijau, apa saja yang hijau, ini boleh membantu penglihatan menjadi lebih baik. Assalamualaikum. Hari ini kita menjaga di surga insya-Allah. Itu dia. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan. Terjemahan yang saya ambil ini terjemahan Indonesia. Muttaji'ina fiha 'ala al-ara'i. Mereka itu bersandar di atas dipan-dipan. Kalau betul-betul maksud sebenarnya dalam bahasa Melayu, dipan-dipan itu ialah katil-katil. Tergantung dalam ayat Allah ini mana kata memang ada. Ara'i itu dalam surga diperuntukkan untuk penghuni surga. Ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Bila dapat kata katil yang begitu rupa disebutkan oleh Allah, itulah pahala yang sebaik-baiknya, iaitu ganjaran yang paling baik. Bila kita dapat benda tersebut, antaranya ialah katil dan tempat istirahat yang indah. Hari ini bila mana kita baring atas tilam, hebat-hebat kita baring pun kadang-kadang akal kita tak mampu untuk beristirahat. Baring atas tilam, Masya Allah. Tengok pameran katil dan juga tilam, ada yang mencecah sampai ribuan ringgit, tuan-tuan. Betul? Ada berapa katil ni? Kalau yang jenis original jati tu, tuan-tuan, katil saja mungkin membelah ni, katil saja. Tak masuk lagi dengan tilam dan sebagainya. Tetapi ada kemungkinan mereka yang baring atasnya belum tentu lenanya selena mereka yang hanya berbaring ataupun hanya baring di atas kedai kotak atau satu bukan kotak yang tidur dekat tepi jalan. Sebab dunia bukan tempat istirahat yang sebenarnya, melainkan akhirat itulah yang masuk. Bila dapat baring atas katil di akhirat kelak, maka itulah tempat istirahat yang paling indah. Itu ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi ayat 31. Manakala tempat yang kedua disebutkan dalam surah Yasin, surah yang saya baca malam Jumaat. Inna ashabal jannati yawma fi shughulina fakihun. Dekat dunia kita sibuk, rupanya dekat akhirat pun Allah sebut kita sibuk juga. Tapi beza di antara sibuk dunia dan sibuk akhirat sangat-sangat berbeza. Dunia kita sibuk sampai menjadikan tubuh kita letih, tubuh kita lesu. Sibuk apa? Macam-macam sibuk lah. Paling tak ada pun, kalau tak sibuk kita akan menyibuk. Itu je. Tetapi bila mana di akhirat nanti Allah sebutkan juga dalam surah Yasin kita akan sibuk. Tapi beza sibuk kita dengan sibuk akhirat ialah kesemua kesibukan akhirat itu tertumpu kepada kesenangan yang mereka perolehi. Hari ini kita sibuk sebab apa? Kita sibuk sebab banyak kesusahan. Kalau senang kita takkan sibuk, goyang kaki je istilahnya. Tapi dekat akhirat nanti kita akan sibuk juga, tapi sibuk yang luar biasa, iaitu sibuk dalam kesenangan. Macam tuan-tuan orang Hulu hadiah, dah kaya dah, gaji sebulan 20,000. Tiba-tiba bila sampai dekat cabutan berkuah, hasil nama kita je naik. Sibuk terima hadiah 1, 2, 3, 4. Tak larat nak ambil dah. Akhirat juga begitu. Walaupun kita kata sekian nikmat tu kalau dapat, dah puas dah. Nikmat makan, kita kata sekali makan tu tak perlu lagi kita makan kali kedua, tak perlu lagi makan kali ketiga, sebab memang dah kenyang. Tak larat nak makan dah. Minum sekali takkan dahaga sampai bila-bila. Tapi sebab apa? Kita tu masih lagi sibuk nak makan tu, nak makan ni.
Sebab setiap daripada nikmat Allah itu berbeza rasa, berbeza rupa, berbeza segala-galanya yang menyebabkan seolah-olah ianya tak habis-habis. Tentang bila keluar satu produk baru, contoh orang kata tentang ini peminat KFC. Zaman mula-mula kita kenal dulu cuma ayam goreng. Hari ini bukan tak ayam goreng, macam-macam keluar. Tiap kali nak pergi tak ada makan semua. Paling kuat kita boleh ambil one or two meal je. Itu paling kuat kita boleh makan. Second time, third time kita akan pilih yang berbeza-beza. Tetapi kita nak cuba yang pelbagai. Macam kata orang kata, baru ni kawan saya dia kata, Ustaz, nak sedap makan apa dia kata KFC ni, dia kata paling sedap makan wedges and cheesy wedges. Sebenarnya tak elok juga makan fast food ni, tapi dia kata cuba makan sedap. Kita sebelum ni pernahlah makan wedges, tapi tak pernah makan cheesy wedges. Kita tahu kita ni penggemar cheese. Sekali kita makan, subhanallah, memang sangat-sangat sedap. Kali kedua pergi minta cheesy wedges, pergi lagi minta cheesy wedges. Ayam tak makan tak, ayam makan telur, contoh. Tapi nak sebut paling kuat 3 kali dah habis, tutup, tak maulah, kenyang lah, dah puas. Di surga tak. Tiap yang datang walaupun kuah yang sama, kita akan nak makan lagi, nak makan lagi, nak makan lagi. Bukan sebab kita kata benda tersebut tak mengenyangkan kita, tetapi setiap kali masuk makanan, walaupun daripada benda yang sama, tetapi kelazatan itu berganda. 2, 3, 4. Minum air, walaupun susu juga. Kalau kita ni kita kata minum, kalau kecil minum susu Dash Lady, besar-besar nak minum Dash Lady lah, kuah lainnya Marigold ke apa sebagainya. Sebab rasa yang lama tu dah muat, kita nak yang baru. Dan yang jenama yang baru dalam surga tak. Benda tersebut datang, tetapi kita akan menjadi sibuk untuk merasai setiap kenikmatan yang hadir kepada kita, walaupun bentuk yang sama, tetapi rasa rupanya ianya memberikan kesan yang berbeza pada setiap yang merasai. Sibuk macam mana? Fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga itu hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka, di mana hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un. Kalau tadi Allah tak sebutkan satu penambahan kepada kita, iaitu Allah semua sebutkan mereka itu duduk di atas katil-katil. Tapi tuan-tuan boleh bayang dalam syurga nanti, tuan-tuan dan juga isteri akan bertepik sepanjang masa. Dekat dunia ni kita kena tinggalkan isteri. Orang Melayu kata sayang anak, tangan-tangankan, sayangkan isteri. Boleh? Tinggalkan. Tuan-tuan tinggal, saya tak tinggal, saya bawa. Sayang isteri kat dunia pun kena bawa susah datang kuliah. Okay, jangan tinggal kat rumah. Tapi bahasa Melayu sebut sayang isteri tinggalkan. Sebab apa? Tanggungjawab kita banyak. Kita perlu buat kerja-kerja yang lain. Tak boleh 24 jam berkepik. Atau kalau pun baru kahwin, tu berkepik je, mak betul pun meluat tengok. Dia kata, kau pergi kerja, jangan berkepik rumah, jadi kerja. Contoh. Tapi disebutkan dalam surga nanti, sifat mereka yang beristeri, siapa yang beristeri lah, yang bujang tu berkepik yang dari lah. Tapi siapa isteri, kelebihan mereka yang Allah sebut, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un. Di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan juga memperolehi apa yang mereka minta. Termasuk juga pada waktu itu, apa yang mereka dapat daripada buah-buahan dan sebagainya, duduk di samping isteri mereka, suami-suami mereka duduk di bawah teduhan, bersenang-senang di atas katil-katil yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Kita tinggal sebenarnya. Fi syughulin fakihun wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un, iaitu mereka dan juga suami isteri mereka berada di bawah teduhan, di mana katil tersebut bukan duduk tengah panas, tak. Dia ada payung, ada benda yang wanginya menyebabkan bila duduk di bawah katil tersebut terasa sangat-sangat aman, terasa sangat-sangat senang. Ini tempat yang kedua, iaitu daripada surah Yasin, berkenaan tentang adanya katil dalam syurga Allah. Tempat yang ketiga, firman
Allah dalam surah Al-Insan, surah yang kita sudah baca pagi Jumaat. Muttaqi'ina 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Orang yang duduk dalam syurga Allah. Kalau tadi kita tengok kalimahnya fi dhilal, di bawah teduhan. Kali ini Allah nak jelaskan lagi teduhan itu macam mana. Hari ini kadang-kadang walaupun kita duduk bawah teduhan, kadang-kadang bila mana cahaya matahari terlalu kuat menyebabkan sebahagian daripada kawasan yang kita berteduh itu tetap dipasuki oleh cahaya matahari, menyebabkan kita silau. Saya ambil contoh mudah, rumah. Siapa yang duduk dalam rumah yang bertingkap, kadang-kadang kalau silap kita pilih location rumah kita tu, waktu pagi matahari masuk untuk belah dapur, waktu tengah petang dia masuk untuk belah bilik tidur. Apa kesannya? Bilik kita akan jadi panas. Sebab kita akan dimasuki oleh cahaya matahari walaupun itu dalam rumah. Tapi dalam syurga, bila mana kita duduk dalam tempat untuk kita beristirahat, Allah sebutkan la yarawna fiha syamsa, mereka tidak merasakan terik matahari langsung. Tak ada peluang untuk kita merasai walaupun sedikit daripada kesukaran. Sampaikan matahari yang menyusahkan kita tu pun Allah tak izinkan untuk mengena pada tubuh kita waktu kita duduk atas katil tersebut. Bukan kata matahari tak kena, tetapi dalam masa yang sama Allah sebutkan wala zamharira. Apa yang dikatakan zamharira? Tengah bilik kita buka aircon malam-malam, sebelum tidur punyalah panas. Musim panas sekarang ni tuan-tuan buka aircon. Sampai pukul 5 pagi tuan-tuan kena bangun, padam aircon. Kalau tak ada jenis remote dah rosak tu, terpaksa bangun, tutup aircon. Pasal itu sejuk sangat. Kalau tidak, pakai nafik bilik air je, tak sedap tidur. Lepas tu tuan-tuan bangun terpaksa tutup. Sedangkan dalam syurga Allah, tuan-tuan tak terasa panas dan tak terasa sejuk. Monok tuan-tuan. Hebat. Yang saya tahu, salah satu tempat yang saya dapat lihat bagaimana kecanggihan Allah berikan kebijaksanaan pada manusia, bagaimana untuk mengawal suhu. Antaranya saya dapat sempat tengok bilik kawalan alat awal ini di Masjid Nabawi, yang mana siapa duduk dalam Masjid Nabawi itu, dia takkan rasa tak terlalu sejuk dan dia takkan rasa tak terlalu panas. Sebab cuacanya ataupun temperaturenya dikawal pada kadar 23 darjah Celsius sepanjang masa, takkan lebih dan takkan panas. Kalau terlalu sejuk dia akan panaskan, kalau terlalu panas dia akan sejukkan seteras. Itu kemampuan manusia. Itu pun kalau masuk Masjid Nabawi masih sejuk juga. Sejuk juga walaupun dia dah kontrol tahap mana yang dia boleh kontrol. Tapi syurga Allah Azza wa Jalla, kita akan duduk setiap masa, masing-masing akan merasai nikmat yang tersendiri. Tak macam kita dekat dunia ni. Malam ni mungkin ada yang setengah semua duduk bawah aircon. Cabang ni seronok bawah aircon sebab dia duduk batu. Kalau tidak tak ada duduk panas. Contoh. Tapi tengah malam tak boleh. Apalah surau ataupun masjid ni pasal aircon kuat sangat. Tetapi dalam surga Allah, walaupun duduk tempat yang sama, katalah duduk tempat yang sama, setengah suka terlalu sejuk, setengah suka yang terlalu panas, maka masing-masing akan merasai nikmat pada kadar yang dia perlukan. Takkan ada masalah. Tak rasa terik dan tak rasa pula dingin yang bersangat. Itu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, dalam surah Al-Mutaffifin, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Tempat keempat, tempat kelima adalah daripada surah yang sama, iaitu surah Al-Mutaffifin. Firman Allah Azza wa Jalla, innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun. Sambungan ayatnya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum. Di mana firman Allah berkata innal abrar, kalimah abrar ialah plural bagi orang-orang yang buat baik. Kalimah bir, birru kebaikan, abrar orang-orang yang buat baik. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang buat kebaikan ini benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Apa yang dikatakan kenikmatan yang besar? Iaitu syurga Allah Azza wa Jalla. Bagaimanakah keadaan mereka? Mereka itu akan duduk di atas katil-katil sambil memandang. Tengok orang lain.
Dia tak duduk tidur saja tak. Dia ambil peluang untuk menikmati segala nikmat Allah bagi. Bagaimana nak katakan keadaan mereka itu senang? Ayat yang ke-24 Allah sebut ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mengetahui keadaan mereka itu dengan kamu melihat cahaya yang memancar-mancar daripada wajah mereka. Kita hari ni tengok orang tu bahagia tak bahagia tengok orang muka dia. Kalau muka tu berkerut 1000 kerutan, kita tahu orang ni memang banyak kesukaran dalam hidup dia. Biasanya begitulah ya. Tapi biasanya kalau orang tu hidup senang, lahir dia kurang betul. Ataupun mukanya sentiasa tenang, memancar cahaya bahagia dalam gigi dia. Yusqawna min rahiyatin makhtum, dalam keadaan mereka duduk di atas katil-katil tersebut, mereka itu diberi minum dengan arak yang ditempel. Tuan-tuan yang belajar tafsirah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum maksudnya arak yang ditempel. Mana kata bukan sebarang arak yang ditempah khas untuk dia, special untuk penghuni syurga. Itu ayat 23, 22 dan 23. Dan tempat yang terakhir yang menyebutkan tentang katil ahli surga ialah daripada surah Al-Mutaffifin. Firman Allah di hujung-hujung surah ini, Allah kata, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun." Maka pada hari ini orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Sebelum daripada ayat ini tuan-tuan, Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kezaliman atas bumi Allah. Allah sebut innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Masa hidup dunia ini kata Allah, orang-orang yang berbuat jahat ini dan sangat mentertawakan orang baik-baik. Bila tengok orang tu ahli salat, bila melihat orang tu orang yang mengerjakan kebaikan, maka orang kata adik-adik muda ni umur nampak muda lagi, tak kahwin lagi kan? Kahwin tak? Belum lagi. Tak kahwin lagi, duduk kat sini. Dia duduk kat dalam malam tu. Contoh kata, rugilah. Nanti dah kahwin tak ada pulang malam tau. Contoh, mereka selapkan kepada orang-orang yang sebegini. Tetapi untuk orang-orang yang sebegini, untuk anak-anak muda yang sebeginilah Allah janjikan kepada mereka, Allah kata, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Pada saat dunia mereka tahan sabar, Allah gelakkan. Tapi dekat akhirat nanti Allah bagi peluang pada mereka untuk gelak sepuas-puasnya. Apa dia kata Allah? Maka pada hari ini orang-orang yang beriman pula tolong tertawa balik pada orang kafir. Sabar, kat dunia ni sabar. Orang muda ni sabar. Memanglah, sebab apa? Jangan banyak gelak, banyakkan kita ingat dalam akhirat. Hari akhirat nantilah tempat untuk kita tertawa besar insya-Allah. Di mana bila mana mereka tertawa, kata Allah, mereka sedang pun berada di atas katil-katil sambil memandang kepada yang lain. Sampailah Allah tutup surah Al-Mutaffifin, Allah kata, "Hal suwibal ladina amanu, hal suwibal ladina amanu." Pada Ustaz Al-Alam Jandun, hal suwibal kuffar, hal suwibal kuffar ma kanu yaf'alun. Adakah dibalas, kata Allah. Pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk Allah nak tanya untuk tahu, tak. Tetapi Allah tanya untuk berikan peringatan. Adakah tak dibalas orang-orang yang telah mengerjakan kekufuran atas apa yang telah mereka laksanakan? Hari tersebut orang beriman akan gelar-gelar ramai terhadap orang kufar atas apa yang mereka terima daripada balasan-balasan akhirat, iaitu neraka Allah, sedangkan orang beriman sedang bersenang lenang di atas katil. Inilah tempat yang dibicarakan oleh Allah berkenaan tentang kata-kata dalam syurga, di mana disebutkan di penghujung kitab ini, disebutkan dikata orang Arab yang tinggal di pedalaman dan hidup dalam kepayahan tidak mengetahui tentang hakikat Ar-Rahiq ini. Sebab itulah tengok dalam perbincangan awal, Hasan Al-Basri sendiri tak tahu tentang mana Ar-Rahiq. Walaupun mereka adalah merupakan orang yang sangat hampir dengan zaman Rasulullah, antara orang yang faham tentang kitab Allah, tetapi sebahagian daripada pengertian tersebut memerlukan kepada penjelasan. Sebab mereka tak menikmati benda ini, sebab benda ini disebutkan oleh Allah untuk hidup akhirat. Tetapi melainkan orang Arab yang tinggal di bandar-bandar dan hidup dalam kesenangan saja yang memahami makna Ar-Rahiq. Kita tahu je lah, tuan-tuan pun tahu, saya yakin, sebab tuan-tuan dah biasa hidup senang. Tetapi para sahabat Nabi sendiri, bila mana kita melihat tentang katil Nabi ataupun disebut tentang tempat tidur Nabi, satu ketika pernah
Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Bila mana Sayyidina Umar melihat keadaan Nabi, menangis dia. Pasal apa? Nabi bangun daripada tidur dalam keadaan badannya berbirat dengan apa dia? Berlepas kurma. Subhanallah. Kita hari ini bangun berbirat sebab apa? Banyak sangat tidur. Gigih kulit kita banyak sangat berbirat juga. Berbirat banyak tidur. Bukan berbirat sebab kita tidur pertama, tapi tidur banyak berbirat lagi. Nauzubillah. Meskipun begitu, walaupun kita dapat datangkan dalam bentuk perbandingan semata-mata, hakikatnya hanya Allah yang mengetahui bagaimanakah yang disebutkan araik yang sebenar. Namun memadailah disebutkan bila mana Allah jelaskan dalam kelima-lima ayat tadi, kesemua keadaan mereka yang duduk dalam ataupun duduk di atas araik itu, kesemuanya dalam keadaan senang lenang. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang termampu untuk saya sediakan otak. Saja saya bawa kontak bagi tadi. Betul ke dia? Bagi itu ke semalam? Semalam. Ini yang sempat kita jaga daripada otak. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama, insyaAllah. Ada soalan? Ada apa-apa nak bincang? InsyaAllah. Ustaz dia? Okey. Ada soalan? Kadang-kadang tadi punya lah hotel. Boleh Ya. Nah, okey, yang saya beri tajuk ni saya gunakan nakirah sebab dia mudhaf ilaih. Tapi dalam Al-Quran sebut al-ara'i. Yang ini digunakan, saya gunakan nafas nakirah sebab dia mudhaf ilaih. Ara'i al-jannah. Ya, baik. Nakirah ni apa dia? Nakirah ni kata umum. Kalau kata al-ara'i kata khusus. Dalam kebanyakan dalam kelima-lima ayat ni Allah menggunakan istilahnya dalam lafaz ma'rifah, iaitu dengan alif wal lam untuk menunjukkan katil itu berada dalam syurga, bukan tempat yang umum. Al-ara'i. Ada kata katil syurga, walaupun tak disebutkan sebagai katil syurga, tapi disebut alif wal lam, dia merujuk kepada katil di syurga. Macam ma'rifah. Kesemuanya ma'rifah kan ayat tadi, sorry. Kelima-lima ayat tadi kan? Al-ara'i, muttaqi'ina fiha al-ara'i. Yang kedua pun fi dhilalin al-ara'i. Muttaqi'ina al-ara'i, kemudian al-ara'i yanzurun. Dan juga yang terakhir pun al-ara'i yanzurun. Kesemuanya ma'rifah. Sururin. Wallahu a'lam. Kita tengok dalam perbincangan yang akan datang, insya-Allah. Okey. Dalam perbincangan yang akan datang, wallahu a'lam. Saya tak letakkan itu perbincangan. Sebab kitab pun saya tinggal di rumah mentua saya, ni saya pakai PDF, tak sempat saya nak siapkan depan saya. Bukan ingatan semua saya ingat. Saya dah tahu ini. Baik. Sila satu. Okey. Dalam surah Al-A'raf, akhir surah Al-A'raf Allah sebut wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Satu prinsip yang Allah berikan ataupun Allah perintahkan untuk umat Islam bagaimana untuk mengamalkan toleransi beragama ialah Allah sebutkan, dan janganlah kamu menghina, mencaci mereka-mereka yang menyembah selain daripada Allah. Kalau pada satu perbuatan yang sememangnya jelas pengukurannya itu pun Allah tak bagi untuk kita mencela dengan perbuatan mulut, bagaimana untuk kita melakukan satu perbuatan yang melibatkan tangan yang lebih berat daripada mulut. Maka seruan untuk nak membakar Bible disebabkan mengandungi perkataan Allah bukanlah seruan daripada orang-orang yang memahami akan tuntutan agama yang sebenar. Bahkan tak pernah berlaku zaman Nabi SAW, disebabkan Nabi tak berpuas hati dengan ahlul kitab yang banyak menipu. Ahlul kitab memang banyak menipu. Cerita tentang Nabi mereka sorok,
Kebenaran Al-Quran yang telah diceritakan dalam kitab lama, kebenaran Nabi pun jangan sembunyikan. Nabi tak perintahkan wahai sahabat aku tolong bapa Injil yang ke Taurat yang ada sekarang. Walaupun Nabi menjadi ketua masyarakat semasa Nabi berada di Madinah, tak pernah direkodkan Nabi minta supaya bapa kita Injil dan juga kitab Taurat. Nabi pernah marah Umar yang membaca kitab Taurat. Satu ketika mana Umar baca, Nabi sebut, Nabi kata, kalaupun Musa datang sekarang ini, maka Musa akan menurut kepada ajaran aku. Tetapi tak pula Nabi sebabkan marahnya sahabat baca Taurat yang dia kata bapa Taurat sebut tak ada. Wallahu a'lam. So saya sebut bila mana orang ajar pakai Taurat pakai Injil pada hari ini, orang tak faham sebenarnya. Sebab memang apa dia dibalas balik perbuatan tersebut dengan keadaan yang lebih dahsyat. Sebabkan hari ini umat Islam lagi keadaan lebih lemah. Kalau diperintahkan oleh sekian orang Kristian baca Quran, bagi juga di negara-negara mana lagi. Alhamdulillah min zalik, kita harapkan keadaan-keadaan ini haruslah ditangani dengan baik, bersandarkan kepada pemahaman jelas terhadap tuntutan agama, bukan bersandarkan kepada emosi semata-mata. Okay. Dua orang ni soalan bahaya, kena ban. Tak apa, saya gurau je. InsyaAllah saya yakin semua yang bertanya tersebut pasti memberikan manfaat untuk diri saya dan juga semua orang. Apa yang saya mampu jawab, saya jawab. Apa yang saya tak mampu tu, saya minta tangguh. InsyaAllah saya akan cari untuk ibu. Alhamdulillah. Saya kurang Ustaz, saya kata tanya pula. Ya, saya tahan. Nak abang kata, Masya Allah, ilmu juga ni hebat juga. Bila mana yang bertanya tu, pastilah ilmu juga. Ilmu juga. Yang lain, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa salli ala Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.